Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama akak lagi dalam Seram Cengkih. Terima kasih atas sokongan korang semua untuk akak. Akak menerima baik terhadap komen-komen yang diberikan pada Mr. Ramdan, dan atas keselesaan korang, maka akak tidak lagi menggunakan khidmat penceritaan dari beliau. Tapi akak akan kekalkan untuk penceritaan oleh akak sendiri, Makcik Lela, Ica dan juga Lia. Semoga korang semua terhibur. Jom bersama dengan akak untuk kisah pada kali ini bertajuk Resort Puaka. Aku ingin menceritakan kisah yang berlaku oleh kawan aku sendiri mengenai resort penginapan di kawasan kampung. Resort ni berada di sekitar Selangor dan lokasinya lebih baik aku rahsiakan. Ketika aku masih kecil, setiap kali pergi dan aku balik kampung, kami selalu lalu depan resort tersebut. Aku peliklah, kenapalah kawasan resort tu tak adalah strategik mana pun. Tak ada daya penarik langsung. Yang ada pun cuma kolam renang sahaja. Aku bertanya kepada atuk, sebab atuk aku tu penduduk lama dekat situ. Jadi dia mesti tahulah mengenai resort tersebut. Aku bertanya macam ni. Atuk tahu apa-apa tak tentang resort yang dekat dengan simpang jalan tu? Dan atuk aku pun jawab macam ni. Kenapa mau tahu? Ada nampak apa-apa ke? Aku bagi tahulah atuk bahawa aku ni tahu mengenai resort tersebut. Sebab aku tak pernah pun pergi kat resort tu. Tapi bila aku dengar resort tu ada kolam renang, aku sebagai budak memang sukalah. Aku bagi tahulah dekat mak aku nak pergi ke resort tu. Aku nak pergi juga kat resort tu. Aku nak pergi mandi dekat sana. Nak juga aku merasa mandi dekat resort tu. Tapi mak aku tak izinkan pun. Aku tak boleh pergi. Kemudian atuk aku bagi tahu aku tentang kisah resort tersebut. Atuk kata dari luar bila tengok dari sudut jauh, memang resort tu nampak macam beroperasi tau. Macam biasa je nampak macam ada orang. Struktur resort tu pun masih juga lagi kukuh. Tapi sebenarnya resort tu dah lama dah tak beroperasi. Dan resort tu juga dah lama dah ditinggalkan macam tu sahaja. Aku bertanya lagi. Kalau sudah tak beroperasi, kenapa tak dirobohkan je resort tu? Dan aku jawab, Bukan tak nak robohkan, tapi tak boleh sebab setiap kali nak robohkan resort tu, mesti ada je perkara yang pelik-pelik berlaku. Contohnya, terak enjin tiba-tiba je mati. Peralatan tiba-tiba je hilang. Elok tadi ada kat situ, sudahnya hilang. Dan paling teruk, ada je yang kena histeria. Nak dirobohkan juga, ada juga histeria. atuk kata resort tu dulu milik kawan dia yang dah lama dah meninggal dunia. Dan dia sempat menceritakan tentang kejadian aneh dekat resort tersebut. Kata dia, dulu resort ni adalah milik arwah atuk dia. Dan resort ni dibina sebab setiap kali ada perayaan, semua orang akan balik ke kampung halaman. Dan orang dulu-dulu kan ada anak ramai. Dan bila sudah beranak pinak, rumah pun dah jadi sempit lah. Jadi resort tu dibina untuk memudahkan mereka. Nampak tak fungsi resort tu? Sebelum perayaan hampir tiba, dia uruskanlah resort tu macam biasa. Ngongek. Tapi ada je perkara ganjil yang berlaku pada ketika tu. Atuk dia pernah bagi tahu dia, kalau dia nak solat, jangan solat dekat resort tu. Pergi solat dekat surau.
Sebab resort tu tak ada ruang yang disediakan untuk solat. Jangan solat dekat situ. Surau pun dekat je dari situ. Jadi, pergilah solat dekat surau. Walaupun dekat, tapi kawan atuk ni dia tak suka nak buang-buang masa. Jadi, dia solatlah dekat pejabat dia, dekat resort tu. Buat apalah ada ruang yang luas, nak jalan kaki pergi ke surau nak solat ke sana. Dia kan memang dah ada pejabat yang dia boleh solat. Masa tu dia solatlah kat pejabat tu. Masa dia sedang solat, tingkap pejabat dia tiba-tiba terbuka. Solat dia terganggu. Jadi, dia pergi tutup balik semula tingkap yang terbuka tu dan dia sambunglah solat. Tak lama lepas tu, tiba-tiba pintu pejabat dia pula terbuka secara perlahan-lahan. Solat dia terganggu lagi sekali dan dia pastikan kali ni aku tutup tingkap, aku tutup pintu, aku kunci. Aku tak nak diganggu lagi. Apabila dia sambung semula solat, pintu almari pula yang berbunyi. Tapi kali ni, dia hanya fokus pada solat dia. Dan dia tak endahkan langsung bunyi pintu almari tadi. Dan secara tiba-tiba, pintu tingkap dan almari dia terbuka dengan sendiri dan menghasilkan bunyi yang kuat. Pintu tingkap dia kan dah kunci. Masa tu, angin dari luar bertiup kencang. Dengan tiba-tiba, kemudian lampu terpadam juga secara tiba-tiba. Masa lampu terpadam tu, dia terdengar bunyi suara yang berbunyi. Tak boleh solat kan? Tak boleh solat. Ha? Dia pun tengoklah dekat satu sudut di bilik dia. Masa tu, kelihatan ada satu kain putih yang panjang. Panjang sangat. Oleh kerana bilik tu agak gelap, kan tadi lampu terpadam. Dia cuba untuk buka lampu, tapi tak berhasil. Tak boleh. Tak lama selepas tu, ada suara tadi berkata lagi. Tak boleh nampak ke? Ha? Tak boleh nampak. Bila dia terdengar bunyi suara tersebut, dia pun menolehlah ke belakang secara perlahan-lahan. Alangkah terkejutnya apabila susuk tubuh pocong keluar menunjukkan diri pocong tu, dan pocong tu berkata, "Sekarang dah nampak? Ha? Dah nampak ke?" Sambil tersenyum tapi garau. Dalam keadaan takut, dia cuba untuk keluar dari pejabat, tapi tak berhasil. Memang tak boleh keluar lah, pintu dikunci tadi kan. Lepas tu, pocong tu berkata lagi, "Kau dah lupa pesanan atuk kau. Sekarang kau akan terima balasan atas kesilapan kau." Dalam keadaan takut, dia terus membaca ayat suci Al-Quran. Ayat suci yang diingat. Dan masa tu, pintu tu boleh dibuka tau. Alhamdulillah boleh terbuka. Dia pun apa lagi? Dia berlari lah. Dia keluar, dia tak toleh dah ke belakang, memang tak tengok dah. Dan tiba-tiba kaki dia pula tersadung. Kemudian dia terjatuh tangga. Sehingga dia pingsan tau. Bukan kaleng-kaleng jatuh tangga tu. Teruk benar. Pada keesokan pagi ni tu pula, ibu bapa dia datang melawat untuk tengok keadaan resort. Resort okey tak? Okey tak? Macam tu. Masa dia tengah melawat tu, dia terjumpa anak mereka ni dah terbaring tak sedarkan diri. Mereka pun apa lagi? Dia kejutkanlah, bangun. Tapi Alhamdulillah lah, anak mereka ni dah sedar.
keluarga dia bertanyalah, apa dah jadi semalam? Kau jatuh tangga ke? Dan dia pun jawablah, ya, saya jatuh tangga. Saya tak sengaja. Tak sengaja, tak tahulah macam mana jatuh kan? Keluarga dia sangat risau bila terjumpa dia terbaring dekat bawah tangga. Maklumlah, dia tu anak tunggal. Jadi tak heranlah kalau ayah dengan mak dia risau sangat-sangat. Kalau bukan anak tunggal ke pun, kita pun mesti risau kan? Kawan Atuk ni jenis seorang yang jujur. Dia tak pernah menipu, lebih-lebih lagi nak tipu kepada orang tua dia sendiri. Memang tak lah. Jadi dia bagi tahu kepada orang tua dia apa yang berlaku dari A sampai Z. Tak ada bohong-bohong punya. Setelah selesai bercerita, ibu dia tak percaya tak percaya. Dan ibu dia cakap, mungkin sebab kamu ni terlalu penat bekerja ni. Sepanjang arwah atuk dia masih hidup, ibu dia tak pernah mengalami gangguan makhluk halus. That's why lah ibu dia tak percaya. Ayah dia juga sependapat dengan ibu dia. Tak down kawan tu. Kebetulan masa tu nasib baik Ustaz Zul datang melawat dia. Kata Ustaz Zul, waktu solat subuh dia ni tak ada kat surau. Jadi Ustaz Zul tergerak hatilah nak datang ke resort tu. Ayah dengan ibu dia ni pun jemputlah Ustaz Zul masuk. Silakan Ustaz masuk. Ustaz Zul ni orang lama dekat situ. Jadi dia kenal sangat dengan atuk dia ni. Bila Ustaz Zul tu datang, dia menanyakanlah khabar kepada dia ni. Dan dia bertanyakan apa yang dah berlaku sampai terbaring atas katil ni. Dia nak tahu kan, tiba-tiba je. Patutlah tak pergi ke surau. Walaupun cerita ni melibatkan urusan peribadi keluarga dia, tapi dia tahu, dia tak gila lah. Aku tak gila. Dan apa yang berlaku adalah benar. Aku kena cerita kat Ustaz. Jadi, dia ceritakan segala-galanya pada Ustaz Zul. Ngok-ngek dia cerita. Dan dia berharap tahu, masa dia cerita tu, mintalah Ustaz Zul ni percaya dengan cerita dia ni. Walaupun hakikatnya, kedua orang tua dia langsung tak percayakan dia. Anggap dia penat lah. Setelah selesai dia bercerita pada Ustaz Zul, ibu dia pula berkata kepada Ustaz Zul, maaflah Ustaz, Ustaz tak payahlah nak percaya sangat dengan kata dia ni. Sebab anak saya ni penat bekerja. Jadi sebab itulah dia melihat benda yang bukan-bukan ni Ustaz. Kemudian Ustaz Zul pun berkata tau, saya percaya dengan kata-kata anak puan. Maafkan saya. Saya tak ada niat untuk menuduh arwah. Tapi sebenarnya arwah memang ada membela saka pocong untuk dijadikan sebagai pelaris resort ni. Tak terkejut bila dengar macam tu. Mengikut cerita Ustaz Zul, arwah dah lama dah membela saka ni semenjak dia masih muda lagi. Dan selagi tuannya masih hidup, saka ni tak dibenarkan mengganggu keluarga dia. Sebab itulah perjanjian dia, jika makhluk tu nak terus dibela, tak boleh ganggu keluarga. Itu sebablah kenapa ibunya tu tak pernah diganggu sehingga ibu dia berkahwin. Arwah atuknya meninggal tiba-tiba disebabkan oleh serangan jantung. Jadi dia tak sempat nak mewariskan saka dia pada ahli keluarga dia. Oleh kerana tuannya tu dah meninggal dunia, resort tu dah jadi rumah saka tersebut. Dan saka tu meneruskanlah tugas dia seperti perjanjian sebagai pelaris di resort tu dengan syarat tak boleh tunaikan solat dalam resort tersebut. Oleh kerana syarat tu dah pun dilanggar, maka saka tu naik marah lah. Dan dia mula mengganggu semua orang yang menginap dekat resort tu, termasuklah keluarga tuan dia sendiri. Ustaz Zul, dia pernah nasihatkan atuk dia, buang-buanglah saka tu, tak payahlah diteruskan. Tapi atuk dia berdegil.
Mereka minta tolong ustaz tu untuk menghalau saka tersebut. Tapi ustaz kata dia tak boleh nak menghalau saka tu sebab itu adalah tempat dia. Jika dibiarkan, penghuni dekat situ akan diganggu dan lama kelamaan resort tu akan jatuh muflis. Betul tak? Demi keselamatan semua orang, makanya Ustaz Zul menasihatkan supaya resort tersebut dihentikan operasinya dan ditutup. Lagipun selama ni sumber rezeki yang diperolehi oleh atuknya tu adalah dari sumber yang salah, sumber yang haram. Semenjak dari hari tu, resort tu dibiarkan kosong dan menjadi buah mulut orang kampung dekat situ. Sebab orang kampung tak tahu cerita sebenar kenapa resort tu ditutup. Tanpa pengetahuan penduduk kampung. Kecuali ada rakan baik dia sendiri yang tahu kisah tu. Tapi dia dah minta supaya rakan baiknya tu rahsiakan perkara yang sebenar. Apa pun dinasihatkan dekat sini. Apa-apa berkaitan kita minta bantuan dengan perkara-perkara yang syirik kurafat macam ni yang boleh memesongkan akidah kita, tak dibenarkan sama sekali. Jadi buat apalah kita berurusan dengan perkara yang akhirnya akan merosakkan kepada diri kita, malahan ahli keluarga kita, anak cucu cicit kita. Jadi memang kisah ni sangat bermanfaat pada kita. Sekian saja untuk perkongsian pada kali ini. Apa yang baik kita sama-sama ambil jadikan sebagai tauladan. Sekian, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.